الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikan kelihatan indah bagi orang yang memandangnya. Kami menjaganya daripada setiap gangguan syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri berita tetapi dapat didengar oleh malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang benderang. Dan kami telah menghamparkan bumi, lalu kami pancangkan padanya gunung ganang, serta kami tumbuhkan di atas segala sesuatu mengikut ukuran. Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. Dan tiada suatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadar tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dan langit.
lalu kami berikan kamu minum dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Dan sesungguhnya kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang kemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan harta. Sesungguhnya Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam daripada tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam daripada api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia daripada tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka para malaikat itu bersama-sama bersujud, kecuali iblis. Ia enggan sujud bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Setiap sesuatu bersumber daripada Allah SWT. Awan, tanaman dan sebagainya sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Al-Warithu, artinya adalah yang maha kekal, yang akan mewarisi segenap makhluk kekal dan dengan zatnya setelah segenap makhluk binasa. Hal yang sudah diketahui bahawa segenap makhluk datang silih berganti di muka bumi ini. Orang yang hidup terlebih dahulu mewariskan kepada yang hidup selepasnya. Demikianlah terus berlaku sehingga dunia ini binasa, sehingga tiada yang tersisa kecuali yang maha mewarisi dan mempunyai kekuasaan. Maka dialah yang mewarisi segala sesuatu setelah para penghuni langit dan bumi binasa. Yang dimasukkan dengan Al-Warithu pula bagi Allah adalah hanya Dia yang menetapkan kemenangan bagi kaum mukminin, walaupun kemenangan itu dirasakan setelahnya. Dialah yang mewariskan syurga kepada kaum mukminin sebagai tempat tinggal yang mereka kekal di dalamnya. Kaum mukminin yang dikekalkan Allah di syurganya bukan berarti mereka juga kekal seperti kekalnya Allah, kerana kekal syurga dengan para penghuninya sampai pada waktu yang tiada akhir. Tiada lain adalah kerana kehendak Allah untuk mengekalkannya, juga kerana kekalnya makhluk bukan merupakan tabiat dan juga bukan merupakan keistimewaan zat atau bahan ciptaannya, serta kerana seperti yang kita ketahui bahawa segenap makhluk itu akan binasa. Kekalnya Allah, warisannya dan sifat-sifatnya kekal bersamaan dengan kekalnya zatnya, kerana kekal adalah satu sifat zatnya. Oleh itu hanya Dialah yang maha mewarisi bagi segenap makhluk sejak dunia hingga akhirat. Seorang Muslim yang mengesahkan Allah dengan nama ini sentiasa akan menunjukkan keasingan sejak hidup di dunia. Ia akan sentiasa berbekal dengan tauhid dan ibadah kepada Allah, sehingga segenap kehendak, ucapan dan perbuatan akan selalu mengarah kepada makna hidup. Mengarah kepada makna hidup. Cerminan lain daripada pengesaan dalam nama ini adalah takut kepada Allah tentang hak-hak warisan. Ia tidak akan menganiaya seseorang pun daripada apa yang telah Allah wajibkan bagi tiap-tiap waris. Apatah para waris perempuan, ia memberi orang miskin, baik mereka menyaksikan pembagian waris itu atau tidak, kerana ia yakin bahawa hakikatnya hanya Allah lah yang membagikan rezeki itu.
Yang namanya warisan secara hakikat adalah warisan ilmu dan akhlak, warisan syurga Adam, Aden, Naim dan Firdaus. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkannya jalan ke syurga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama ke atas seluruh bintang. Para ulama adalah waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sabda baginda, para ulama adalah waris para nabi. Maksudnya warisan berupa ilmu, amal dan kesempurnaan, dan yang demikian itu tidak akan sempurna kecuali bagi orang yang bersih hati dan amalannya, sehingga dia selamat daripada pengaruh syahwat yang merendahkan martabat. Waris secara hakikat disebutkan pula dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah dia meninggal adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, dan Al-Quran yang diwariskannya, atau masjid yang dibina, atau rumah yang dibina untuk ilmu sabil, atau sungai yang dialirkannya untuk orang lain, atau sedekah yang dikeluarkannya daripada harta miliknya di masa sihat dan masa hidupnya. Semuanya akan mengiringinya setelah meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara doa yang sesuai dengan nama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan membaca, Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhu mal waritha minni wansurni ala man yazlimuni wa khudh minhu bisa'ri. Ya Allah, senangkanlah aku dengan pendengaranku dan penglihatanku, dan jadikanlah kedua-duanya sebagai waris daripadaku. Berilah aku pertolongan atas orang yang menganiaya aku, dan ambillah balasan daripadanya. Sadaqallah.